Okay, so hari ni kita lengkapkan kita punya apa apps ni. So kalau ikutkan sini sebab saya ada ini introduction. Okay, ini introduction. Montage lah, montage. Kemudian saya tak tukar nama file ni, nama scene ni. So scene 1 hanya ini yang mana kita minggu lepas dah buat, yakni pengguna typekan nama, lepas tu masuk ke scene 2. Scene 2 adalah menu di mana application kita akan memaparkan nama orang yang pengguna tadi kat sini. Selamat datang siapa, kemudian ini adalah menu lah. So ini butang-butang. Okay. So klik butang ni, dia pergi ke butang pertama, menu pertama, pergi ke isi kandungan warna ni, iaitu scene 3. Okay, bla 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 sini lah, masukkan maklumat lah. Dan dia ada butang. Kalau nak pergi misal katalah menu pertama kita ni, isi kandungan pertama kita ada beberapa page. So dia boleh control, pergi next lah, ada butang. Kalau ditekan butang ni, dia akan patah balik ke scene 2. Okay. So sama jugalah. Untuk saya buat setiap menu ni satu scene supaya saya senang kontrol dan saya senang nak ubah nantilah. Sebenarnya seperti saya katakan awal-awal, kita boleh sebenarnya buat dalam satu scene saja. Okay? Tapi untuk dalam peringkat awal, untuk memahamkan konsep animate ni supaya taklah complicated sangat, tak bercelaru. Okay, tapi kalau ada faham semua, sebenarnya boleh buat dalam satu scene saja. So klik sini, menu kedua yang terbentuk, dia akan pergi ke scene 4 ni. Sama jugalah konsep dia. Ada butang home, butang next kalau ada maklumat-maklumat. Kemudian tekan butang home, dipatah balik ke scene 2. So sama jugalah. Scene 5 untuk belajar menu isi kandungan yang ketiga. Dan scene 6 belajar isi kandungan yang ke menu yang keempat. Kemudian kalau lihatkan ni ada quiz, ada mic, maksudnya ada aktiviti lah. So klik quiz, dia akan pergi ke menu menu ke-8. Okay, sebab menu scene ke-7 saya dah buat montage. Okay, pergi ke-8 adalah quiz. Kalau sempat kita buat hari ni, iaitu quiz objektif. Bila pengguna tekan jawapan yang betul dapat markah. Bila tekan jawapan yang salah, dia tak dapat markah lah. So butang-butang ini adalah butang A, B, C. So jawapan tu sama ada kita nak buat butang ni, butang A pilihan ni sebagai butang ataupun jawapan sebagai butang. Tapi untuk disarankan sebab jawapan tu mungkin ada yang panjang, ada pendek. So better kita buat A, B, C tu pilihan tu sebagai butang. So kita boleh gunakan berulang kali. Kalau jawapan nak buat butang boleh juga, tapi banyaklah. Kalau awak ada 10 soalan, 10 kali 4 dan 40 butang awak nak kena buat untuk jawapan. So banyak kali kena buat. Kemudian di akhirnya nanti pengguna akan jumlah skor. Nama yang dimasukkan tadi, contohnya nama saya Syah, dia akan paparkan jumlah skor Syah adalah 100. Dan dia ada butang ulang, maksudnya dia nak ulang quiz ni, nak menjawab, dia akan patah balik ke frame 1. Scene 8 so diulang balik lah. So sama juga dia akan paparkan markah. So tekan butang home, dipatah balik ke scene 2.
Untuk scene terakhir, kalau ditekan kat sini main, ditekan, dia pergi ke scene 9. So dia ada drag and drop. Kalau sempat juga kita buat yang ni. Okay. Dia hanya drag ikut bentuk saja. Ini simple sajalah, tak ada markah. Okay. Just activity biasa saja. Okay. Kalau nak ada markah, coding dia agak panjang. Yang ini tak markah lah. So yang ada markah hanya soalan objektif sahaja. Okay, so ini yang kita akan buat untuk sepanjang hari ini. Okay, faham Ada yang tak faham? So, semua bahan-bahan yang saya gunakan ni ada dalam Google Drive yang minggu lepas saya share. Masih ada lagi dia punya link. So, ini. Ada apa-apa nak tanya? So, boleh download dulu. Sekejap. Masih ingat lagi? Link mana saya? Kalau tak ingat saya kasih lagi aja bahan. Ni ya. Kau nampak ada button yang minggu lepas lah saya dah share dalam tu. So boleh download lah kalau nak sementara lah nak gunakan ni, nanti nak tukarkan yang lain untuk projek tu dipersilakan lah. So saya ajar konsep dia ya. So mungkin boleh download dulu ni sementara itulah. Kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya. So kita akan buat yang ni So lebih kurang ada 7. Sebenarnya ada 9 scene lah. Ikut ini bergantung macam saya ni seperti kata tadi. Ini tajuk 1, tajuk 2, tajuk 3 dan tajuk 4. Scene 8 ni adalah quiz. Dan scene 9 adalah activity, iaitu permainan. Okay, bergantung kepada jumlah scene ni bergantung kepada masing-masing. Okay, tajuk masing-masing. Yang masukkan nama dengan ni. Masukkan dan paparkan nama. Ni nak online nak online apa? Kau nampak tak paparan saya?
Okey, boleh ni kalau misal kata nak align apa objek lah. So pilihlah objek yang awak nak alignkan, samakan, pergi pada window, buka pada ni. Okey, ni minggu lepas kita buat scene 1 dan scene 2. Ada masalah yang mana bila pengguna masukkan nama, kemudian tekan butang enter, so dia akan pergi sinilah. Sini yang kita akan buat menu nanti. So, saya tengok ke atas. Okay, so saya letakkan dalam satu layer yang sama. Baik, nanti kita tak gunalah, kena buang. Ini saya besarkan sedikit. Selamat datang. Okey, dan kalau boleh butang layer lain, background layer lain supaya senang kita nak tahu ataupun senang kita nak edit. Okey, kalau ada masalah tak dengar suara saya, beritahu Jangan kat chat, kadang-kadang chat tak, dia pop up kejap, tak sempat saya baca nanti dia. Cakap jangan segan. Okey. Boleh kita sambung? Boleh Doktor, boleh. Saya letak. Boleh. Okay, so ini pergi sini. Sekarang kita perlu, okay, sekarang saya akan buang ni sebab kita tak akan gunakan. Sebab ini saya gunakan ni sebab nak tunjuk minggu lepas patah balik ke scene 1. Okay, tapi kadang-kadang scene 1 ni kita tak gunakan sebab sekali masuk, maksudnya pengguna masuk sini terus pergi ke sini. Main scene 2 ni adalah main kita punya lah, menu kita. So apa yang perlu kita buat adalah kita buat butang. Ada 6 butang iaitu kita buat yang ni scene 2 ni. Butang 1, butang 2, butang 3, butang 4, 5 dan 6. Okey. So buat butang seperti saya tunjukkan minggu lepas. So ini saya delete saya tak nak gunakan. Selamat datang nama orang tu, lepas tu butang sini kita akan masukkan. So nak buat butang, insert new symbol. Okey, tapi sebelum tu kena import lah. Sekejap alamak. Aduh, mana library. Okay, kena masukkan grafik tu. Kalau seperti katakan tadi untuk tujuan latihan ni mungkin boleh nak tahu konsep dia, kita masukkan. Ya, kita buat ataupun gunakan yang saya dah buatkan. So kita import to library. Carilah kat mana butang tu. Okay, butang-butang ni, ni lah. So rasa nak gunakan, so kita akan gunakan butang A, butang B nanti untuk jawapan sekali lah, terus insert import butang home. Kalau gunakanlah mana yang anda rasa nak guna. Kalau nak gunakan yang merah ni, gunakan merah. Kalau nak gunakan biru, gunakan biru. Perlu mana yang nak digunakan saja. Kemudian butang ni lah menu kita. Menu bentuk, menu warna, menu size, menu nombor, menu main atau permainan dan menu quiz. So saya import tu saja. Okay, open. Okay, semua dah ada dah. Okay, first kita import. Seperti saya katakan minggu lepas juga, kalau nak buat butang sendiri, terus tak nak gunakan grafik yang daripada luar, insert new symbol tadilah, buatlah butang daripada
Scratch. Okay. So kalau untuk jual latihan ni, so saya akan buat menu pertama iaitu tadi bentuk ke warna macam itulah. So boleh namakan butang tersebut. Tak kisah nama apa pun, pulang kepada keselesaan masing-masing. Okay, contohnya butang size. Ini bentuk juga. Klik OK. So carilah butang. Okay. So nak tahu mana satu butang, mana satu, walaupun nama mungkin sama, tapi tengok ini adalah simbol apa ni, grafik daripada ikon ni dia boleh kita tahu. So kita masukkan butang menu menu bentuk. So sekarang kita buat butang bentuk. So saya masukkan menu bentuk. Okay, kemudian seperti saya katakan, bila nak misal kata ada bentuk macam tertekan sikit, so dekat butang down ni saya masukkan insert keyframe. Kemudian saya tekan ke bawah sedikit, kanan 2 kali, bawah 2 kali. Tengoklah. Okay, so maksudnya bila pengguna tekan, tengok. Kena ingatlah, so supaya semua standard nanti. Okay. Itu butang bentuk. Kemudian buat lagi butang yang lain. So kita ada 6 menu lah. 6 butang. So new symbol. Butang. Size. Kalau ada masalah beritahu jangan senyap-senyap. Butang size. So sama juga lah. Tekan. Lepas tu dekat down insert keyframe. 1, 2, 3 kanan ke bawah 1, 2, 3 supaya standard nanti. Pengguna tekan tu macam seolah-olah butang 3D. Okey, kemudian insert lagi new symbol. Button. Tadi. Nombor. Menu nombor Menu nombor ni. Okey, sama juga insert keyframe dekat butang down. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Insert lagi new symbol. Warna. Okay, ini menu keempat lah. Menu terakhir warna. Okay, kalau saya laju sangat dapat kecap beritahu Jangan senyap-senyap saja. Insert keyframe 1, 2. Insert lagi new symbol. Kita buat butang saja ini. Butang quiz. Okay, cari menu quiz. Okay. Benda yang sama, insert keyframe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Last, insert new symbol. Butang. Permainan main. Okay, masukkan menu main. Insert keyframe, klik kanan, insert keyframe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, siap. Sekarang kita dah ada. Kita dah ada button, nombor, size, warna. Kemudian mana lagi? Butang bentuk, quiz dan main. Saya tunggu sekejap siapkan dulu. So kita ada 6 butang Kalau ikutkan yang ni kita ada 6 butang.
kalau nak mencantikkan kita punya ni, letaklah yang saya tunjuk minggu lepas, masukkan logo lah. Logo saya dah masukkan apa logo apa. Insert, import to the library. Contohlah. Contoh library dah ada butang. Okey. So saya nak mencantikkan supaya kita punya perisian ni cantik lah. Logo ke atas. Okey, nak alignkan. Dari window align. Okay, kalau nak tukarkan font yang lebih mesra pengguna lah. Maksudnya target audience kita adalah kanak-kanak. So pilihlah font yang untuk nampak macam ini kalau tak nak warna hitam, tukarlah warna yang sesuai. Contohnya kita punya tema warna biru. Tak cukup besar, kita besarkan. Okay, seperti saya katakan, jika nak membesarkan atau nak mengecilkan sesuatu objek tu, tekan butang shift supaya portion dia sama saja. Sekarang ni, sorry. Semua benda ni berada satu layer tau. Dan anda boleh namakan layer tersebut, just double click dekat text tu dan namakan ke background ke yang sesuai. Kalau tak nak namakan pun terpulang supaya senang kita nak merujuk. Oh, ni layer biji saja. Okey, dah siap? Butang, kita dah buat butang. Doktor, minta maaf. Saya lambat sikit. Sekarang Tak apa. Gambar butang tu ada dekat library. Saya nak masukkan dekat scene macam mana dah? Nak masukkan dekat scene ke nak masukkan dekat butang tadi? Simbol butang. Dekat simbol butang. Okey, tadi insert ni simbol kan? Ni simbol. Okey. Nak you namakan butang apa contohnya lah. Butang menu contoh Okey, butang okey saja. Sekarang kosong. Sekarang ni kita sedang bekerja dalam simbol butang, nampak ni? Nampak. Okey, sekarang bukan dekat scene tau sekarang kita bekerja. Sekarang kita bekerja dalam simbol tu. Okey, dan dalam simbol tu ada layer-layer dan kita boleh banyak layer tapi butang saja tak ada banyak layer lah. So kita just tarik saja daripada library ke dalam kita punya frame pertama iaitu up. Okey. Tarik saja daripada library. Kemudian pada butang down, klik kanan, insert keyframe. So adjust yang ni lah. Kalau nak nampak macam bergerak sikit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maksudnya heret daripada up tu ke down? Ya, tak lah. Tadi saya ulang balik. Jadi kan kita dah masuk ni kat 1 dekat up kan. Dekat sini klik kanan. Klik kanan, insert keyframe. Maksudnya dia akan copy benda yang sama dekat frame up. Ni. So kita adjust yang ni lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, kalau lihat kan tengok. Tu dia macam bentuk 3.
Okay, so buatlah semua untuk, kalau awak ada 3 menu je lah. Untuk latihan ni saya buat 6 menu. Okay, boleh? Boleh nampak dia bergerak. Okay. So memang kalau kita sekarang ni tak nampaklah bergerak sebab kita belum mainkan. Kalau nak adjust balik keyframe tu, contohnya tersilap buat dia bergerak laju kan. Jadi kita boleh delete balik ke keyframe tu, Doktor? Bergerak laju macam mana? Tak, kalau dia macam tak ada 1, 2, 3 macam tu kan. Dia terus atas bawah terus. Macam mana? Tunjuk saya tak faham macam mana. Kena tunjuk Okey. share awak punya ni. Okey, sekejap saya share. Dah record dah. Tapi awak tak tengok pun dekat saya dah post dekat ni. Okey. Okey. Sekarang ni apa yang berlaku? Kalau saya play, dia macam ni terus. Memanglah sebab tak nampak lagi. Oh. Okey, faham. Cuma jarak dia terlalu jauh tu. So nampak Ah. jangka tu. Tapi awak kena standard kan lah. Alright, faham. Kalau gerak semua macam ni semua. So sebab tu saya kata kena ingat berapa kali ke kanan, beberapa kali ke bawah. Sebab tadi saya gunakan arrow dekat keyboard tu kan. 1, 2, 3 ke kanan, ke bawah 1, 2, 3. Itu yang saya buat. Okey, so silap saya tadi saya guna mouse je. Okey, faham. Ya, jangan guna mouse nanti tak standard untuk butang-butang yang lain. Alright, faham. Okey, Doktor. Terima kasih. Alright. Main kat sini memang tak nampak lagi, belum nampak lagi. Kita masukkan dekat scene nanti baru nampak. Sekarang kita buat butang saja dulu. Alright. Yang lain macam mana, okey? Jangan malu, jangan segan. Kita sama-sama belajar. Doktor, saya nak tanya satu. Yang tadi, yang butang tu kan? Kalau kan dekat up dulu. So kalau kita masuk keyframe tu, kena one by one ke? Over dulu, lepas tu baru masuk keyframe dekat down ke? Atau tak perlu. Terus dekat down sahaja? Terus kat down saja. Sebab dekat over ni, sebab kita benda ni grafik kita ubah suai. Kecuali kalau awak buat sendiri macam yang minggu lepas saya tunjuk apa ni. Yang button tu. Button tu kan. Ni back ni kan. Kalau back, tengok. Kat over kita tukar warna. Ada something kita ubah. Baru kita buat keyframe. Tapi kalau butang bentuk macam ni kita tak ada buat apa-apa perubahan. So tak perlu buat ada keyframe. Terus pergi down. Faham. Okay. Pastikan semua dah siap dulu Nanti kan ada yang tak siap, ada yang tak betul. Nanti kita nak teruskan, nak susun kita punya butang dekat sini. So mana yang dah siap tu mungkin cantik-cantikkan lah. Murni-murnikan awak punya menu ni. Ini main menu kita buat sekarang ni paparan untuk main menu. Doktor, just nak clarify, kalau kita nak masukkan background tak perlu insert, tak perlu tekan insert kan? Just open je. Maksudnya mana? Awak nak kalau kita nak masukkan balik background macam Doktor tengah tunjukkan sekarang kan? Just kita masukkan je lah, drag je lah gambar tu kan? Ya, drag saja daripada library. Alright, boleh. Macam ni kan, saya tak ada terdelete. Saya carilah background tadi mana. Alamak, saya pula apa nama background lupa. Tak apa. Ni kan. Drag saja. Okey, faham. Alright, Doktor. Tapi pastikanlah send to back. Nanti dia berada di teks tadi tu tertutup. Kecuali kalau awak memang buat layer yang lain-lain. Contohnya yang ni, dua ni saya masukkan layer baru. Insert lah. Input. So saya edit. Paste. Alamak, saya terdelete sekali, terdekat sekali. Kenapa ada
Kenapa ada betul. Saya terikut sama saya X. Saya edit. Saya delete logo saya dah. Mana logo? So kena pastikanlah kita sedang aktif di mana. Berdasarkan ni sekarang saya maksudnya saya masukkan pada layer PG. Kadang-kadang ada yang tak perasan, dia pakai drag je tapi dia sebenarnya nak drag dekat layer yang lain. Dia drag tapi dia dekat layer lain. So kena pastilah. So ini apa ada kat sini. So kalau saya tutup ni, so maksudnya saya buat asing-asingkan Layer biji ada ini, ada logo dengan background saja. So layer input ada teks ni dengan input teks ni. So boleh juga asing-asingkan macam tu. Supaya kita senang nak sesuai. Okey, dah siap? Butang-butangnya. Okey, so dah siap butang-butangnya. Sekarang kita berada di scene kedua. Okey, seperti saya katakan tadi, scene menu saya tambah satu layer. Iaitu untuk butang sahaja. Supaya saya tahu semua butang-butang saya akan berada di layer ini. So drag dah satu persatu butang yang kita buat. Okay, sorry. Ni quiz. Okay, semua pada layer ni Tadi saya delete, saya buat yang demo tadi saya delete supaya tak keliru. Ni butang nombor, butang saiz, butang warna. Kemudian ada satu lagi butang apa? Bentuk. So, sekarang kita ada 6 menu lah. So seperti saya katakan nak arrange. Okay, ni satu lagi kemudahan Saya kata kita nak highlightkan ataupun nak pilih. Kita boleh drag untuk pilih objek tu tapi secara tidak langsung. Apa yang kita drag kat sini semua akan yang kena tu kalau ada kat layer 1 biji dia pun akan terpilih. Kalau saya nak ubah, padahal saya nak ubah butang saja tapi ikut sekali butang background. Untuk itu lihat sini ada lock. Kalau kita lock sini, aktifkan lock ni maksudnya kalau saya highlightkan sini butang apa objek yang kat layer biji tak ikut. Ataupun mungkin mengganggu, tak nak nampak biji. Tutuplah mata tu. Tak nampak mata tu, okey. So itu tujuannya supaya secure benda yang lain tak ikut sekali. Okey, kalau nak ubah nanti bukalah lock ni untuk ubah. Sekarang saya nak ubah yang berada di layer butang saja. So tadi bukalah menu ni. Align tadi. Okey, so saya alignkan lah. Ke tengah. Ini pun alignkan. Saya tak pilih. Okey, kemudian samakan kat sebahagian atas. Ni leceh sikit lah. Sorry. Saya pilih 3 butang. Okey. Kemudian adjust lah ni. Ni kita cara manual. Tengoklah seimbang Pas seimbang.
bawah sikit. Okey. Tengoklah. Zoom in, zoom out tengok. Okey tak? Jarak dia janji nampak seimbang. Kalau dah okey. Okey, mungkin tambah jugalah perkataan untuk lebih mesra pengguna. Saya letak ke bawah sikit. Dan sikit. Kita lihat keseimbangan ruang sebelah kanan dan ruang sebelah lebih kurang sama Okay, kalau nak betul-betul ikut ni kena tunjukkan ruler lah, ni guide. Kena tengok betul sini berapa piksel boleh juga. Itu kalau malas, macam saya rajin, saya just lebih kurang tengok saja. Lepas tu arahan lah. Saya tambah arahan T text dekat layer yang sama Sila pilih apa tadi sila pilih apa sekarang aja pun lupa dah. Sila pilih tajuk. Ya, terpulanglah masing-masing pilih tajuk. Kemudian okey. Dan kalau nak lihat kontrol test scene, maksudnya test scene ni saja, test scene 2 saja. Kalau awak test movie, dia akan test daripada scene 1. Okey, kalau saya test scene. Okey, kalau lihatkan bila saya klik tak ada apa-apa arahan lah. Okey. So untuk membezakan ni nama orang ni mungkin tukarlah warna dia supaya orang pengguna jelas bahawa nama dia dipaparkan dekat situ. Mungkin nak letak nama coklat dia. Jangan merah lah. Warna maroon. Okay, kalau saya test movie. Okay. Dah. Nama pengguna dipaparkan. Kemudian sila pilih tajuk. Bila klik. Okay, berjaya tak buat ni? Sampai sini. Okay, arahan dekat sini kalau yang dah berjaya buat minggu lepas dan tak berjaya sebab kat sini yang minggu lepas kita ada arahan butang back, right? So butang back tu saya dah delete tapi coding dia tak delete tadi. So coding tu delete lah. Cuma dekat sini ada stop dan papa nama. Okay, sebab yang lain belum kita beri arahan. So tak, ini sajalah setakat ni. Kalau ada yang lain sila padam. Maksudnya dia berhenti kat sini dan nama pengguna dipaparkan. Okay, boleh? Cuba try test dulu. Maaf doktor nak tanya. Kalau minggu lepas doktor ada buat folder amali kan yang untuk yang minggu lepas punya ajar. Kalau minggu ni yang ni doktor akan buat juga ke? Oh, yang step by step punya tu. Step by step untuk minggu ni saya lebih kepada buat soalan objektif. Yang ni tak. Oh, okey. Faham. Okey, tak apa. Nak juga ke? Nak juga saya kena buat lah nanti. Kalau boleh lah, tapi kalau doktor rasa susah tak apa, rasa kita orang boleh tengok recording je. Sebab ini macam logik je, ini macam logic thinking je. Buat butang minggu lepas kita dah buat. Konsep yang sama. Cuma kat sini kita susun benda tu, saya buat layer lah supaya ni logik je. Kalau awak tak nak kumpulkan semua dekat satu layer tak apa. Macam saya kadang-kadang saya asingkan supaya kita mudah untuk ubah. Nak ubah nak ubah atau nak mencari butang, cari dekat layer butang saja.
Kalau berkumpul semua dekat sini, terpaksa lah awak klik satu-satu. Itulah. Ini konsep layer lah. Alright. Okay. So, Kemudian tak ada pun yang action script yang complicated. yang lain lah. Maksudnya sama macam yang minggu lepas. Konsep dia sama. Kita butang lagi, kita namakan butang tu instant name ni kita namakan. Kemudian kita arahkan dia pergi mana. Tapi kalau nak buat nanti saya ambil masa lah. Kena buat satu-satu balik. Okay, boleh? Dah siap yang ni? Kalau dah berjaya, jangan lupa tekan butang save. Kadang buat kerja ni tiba-tiba hang dan sebagainya. Okey, boleh saya teruskan? Okey, boleh. Okey, dah berjaya buat ni. So sekarang ni kita nak buat yang ni. Menu apa ni, isi yang seterusnya lah, maksudnya isi untuk contohnya mari belajar warna lah. Okey. So maksudnya kalau klik ni bentuk, dia pergi ke menu ke paparan bentuk. So, sama jugalah insert new scene. Okey, lihat. So anda akan ada scene ketiga. Kalau siapa yang dah terdelete scene tu, dia akan inilah. Kalau dia macam kata scene 3 tu berada di antara 1 dan 2 tu, so kena ubah dekat sini. Window ni, buka scene ni. So arrangement untuk scene tu kita boleh drag and drop saja. Dekat tadi ke sini, so bawa je lah ke bawah susunan itu. Okay. So sekarang kita nak, seperti saya katakan minggu lepas, kita nak konsisten dari segi kedudukan background, kedudukan butang dan sebagainya lah. So patah baliklah ke scene 2. So saya kat sini, saya nak hanya background dengan dengan logo saja. Okay, maksudnya saya nak layer biji saja. So, klik kanan, copy frame, pergi ke scene ketiga, pada layer pertama tu, frame pertama, klik kanan, paste frame. So dia akan sama nama dengan yang kita copy dekat scene 2. So kedudukan dia memang akan sama. Okey, langkah seterusnya, so isi kandungan kita akan dipaparkan dekat sini lah. So buatlah design macam mana. Kalau nak ikut saya macam ni, so maksudnya mari belajar. So ruangan kotak di tengah ni adalah di mana isi kita akan dipaparkan. Okey. So sama jugalah konsep dia. So saya insert ni supaya insert layer supaya kita boleh tahu ini adalah box kotak tu. So buatlah kotak. Okay, kotak untuk kita punya maklumat nantilah. Okay, so saya letak ni di penjuru saya tak nak dia sharp sangat. Okay, so seperti saya katakanlah, warna yang kita buat ni akan bergantung kepada warna ni fill color. Nak ubah dulu ke baru buat, nak ubah kemudian ke baru tukar pun boleh juga. Macam ni saya buat dulu. Okay, kemudian baru saya tukar lah. Okay, boleh tukar. So, seperti saya kata dulu, ingat kita nak benda tu kontras minggu lepas punya subjek maklumat yang kita nak paparkan tu mestilah kontras dengan background. So pandai-pandailah pilih warna background. Saya kata kita nak benda tu nampak transparent sikit. So, kat sini fill ni kita ada 100% alpha. So kurangkan berapa persen. Okay.
So, latar belakang tu masih nampak sedikit tapi ada kotak putih. Okey, tambahkanlah teks yang sesuai. So, contohnya mari belajar warna. Betul ke saya punya tadi? Bentuk Kuasa ni adalah mari belajar bentuk. So, tambahlah perkataan. Mari. Oh, dia kotak. Tak nak ada kotak. Oh, ni static text saja. Jangan pilih dynamic text. Sebab sebelum ni kita bekerja dengan dynamic dengan input text. Sekarang teks kita tu hanya static saja, tak ada sebarang coding dan sebagainya kita gunakan. Okay, so mari belajar bentuk. Mesti katakan tadi, so ini berdasarkan pada warna ni, so ubah baliklah. Dia akan ikut typing yang kita buat previously. Sama jugalah kalau nak tukar dia punya teks, tukarlah bergantung kepada kesesuaian target audience kita. Apa tadi saya pun dah lupa nama teks. Saya gunakan teks ni lah. Budak-budak nama dia. Ni kena install kalau tak berikut saya lah. Sebab ini adalah saya install font yang lain. Kalau tak nak teks ni belajar bentuk. Okay, so ni arahan so, nanti mungkin isi dia mungkin ada satu lagi layer isi content content sini nanti awak masukkan semua dekat sini untuk layer content Okay, sekarang kita nak dia nanti patah balik ke menu kita iaitu scene 2. So, kita kena tambah butang next, back dan home. Okay, sama juga tadi kita buat butang menu tadi ni. So, kita dah import tadi butang home, next. Back dan next. Okay. So ni adalah gambar So kita sama juga tadi lah insert new symbol dan home. Klik OK, masukkanlah butang home ni tadi. Set bersama tadi, saya ulang balik dekat down, set keyframe. Kalau nak tadi 1 2 3 1 2 3. Siap. Insert new symbol dan next. Okey, masukkanlah butang next ni Okay, sama je, ulang benda yang sama, insert blank frame 1 2 3 1 2 3 ke bawah. Ini simbol butang back. Back yang ni. Sama insert keyframe 1 2 3 1 2 siap. Okey, kemudian kita susun dekat scene. Kita buat satu dulu, scene dulu, nanti scene untuk menu ataupun isi yang size, warna dengan apa tadi? Kita ada apa? 3 tajuk tadi. Size, nombor.
So kita copy ni senang, tak ada masalah. So kat sini saya masukkan butang saja, layer butang saja. So saya drag lah satu-satu. Butang back, butang home, okay, kemudian butang next. Okay, so kita susun lah cantik-cantik, elok-elok di bahagian tengah. Seperti prinsip minggu lepas, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Okay, so arrange kan lah, mana yang depan, mana yang belakang, senang saja. Klik kanan, pergi arrange, send to front, bring to front, maksud dia ke depan. Okay, kalau besar sangat, pilih kesemuanya ataupun nak buat satu-satu, terpulang, tapi kita nak size yang sama. Kita tekan butang shift dan kecilkan. Kemudian kita arrangekan, align, center lah. Okay, so letak di bahagian lebih kurang. Kalau saya try test ni, saya klik ni bergerak. Okey, siap untuk menu ni. Tapi isi kandungan saya tak masuk lagi lah. Okey, kalau misal kata yang ni line dia terlalu besar, stroke dia. Ni kecilkan lah. Size dia ni 8. Sorry. Sebab minggu lepas kita buat. Saya buat 8. So, bolehlah kecilkan. Terlalu kecil. Ataupun tak nak outline pun delete saja. Pun boleh terpulang kepada rekod bentuk masing-masing. Okey, siap untuk menu belajar belajar bentuk. Okey, kalau bisa kata nak buat ada sedikit background, ada buat sedikit shadow, boleh saja, senang saja. So tak perlu nak type yang baru. Just tekan butang alternate. Lihat, bila saya drag tu dia automatic copy paste. Maksudnya dia akan buat benda yang sama. Okay, konsep dia tekan butang alternate. Jangan lepas. Kemudian drag lah. Kemudian tukarkan warna dia kalau nak buat shadow ataupun nak buat contohnya nak buat putih bahagian belakang tu, tapi ini bawa bring to front lah. Arrange bring to front. So seolah-olah ada bentuk macam tu. Okay, dan sama juga lah anda boleh groupkan supaya dia mudah. Ctrl G. Ctrl G ada. Tak ada kat sini. Saya selalu gunakan Ctrl G di group. Maksudnya dua lapisan ni digroupkan. Okey. Siaplah yang ni. Kalau tak ada, saya beri sikit masa lagi untuk buat. Dan jika ada masalah, boleh tanya. Kita dudukkan semua kalau dah puas hati supaya kita jadikan ni template untuk scene-scene yang lain. Supaya dia konsisten dari segi layout kita punya layout. Okey, satu cara untuk nak buat scene ni untuk menu warna
nombor dengan saiz. Okay, satu cara seperti saya katakan tadilah, kita dah buat ni, kita dah ada 4 layer untuk scene ketiga. So boleh juga just copy semuanya, maksudnya awak highlightkan dari 4 layer, copy frame, kemudian insert scene, insert scene, paste frame. Okay, boleh. Salah satu cara lah, tapi kena tukarlah ni. Ni bukan bentuk lagi. Ini adalah tadi menu kedua apa? Supaya senang, supaya selari. Menu kedua adalah warna. So, belajar warna. Kena tukarlah ni. Mari belajar warna. Okay, dan belakang tu pun kena tukarlah warna dia punya shadow tadi. Pada group itu kena. Okay. Itu satu cara lah. Satu cara lagi, kita duplicate yang ni pun boleh juga. Ni tekan duplicate scene. So, dan namakan ni. Rename, ini scene 5 lah. So, scene 5, kita pergi scene 5, ini belajar nombor. Sama juga lah ni. Kita tukar dia sebab saya gunakan dua lapisan perkataan. Okay. So ada dua cara lah. Sama ada kita copy frame semua yang kita nak rasa gunakan, ataupun kita duplicate dekat sini. Tapi tukarkan supaya kita senang. Yang 6. Yang 6 nombor, ni belajar saiz. Ya, dah menu kita. Minggu depan dah boleh hantar. Okay. So sekarang kita dah ada 6 scene. Scene 2 adalah menu. Scene 3 belajar bentuk, maksudnya konten untuk bentuk. Scene 4 konten untuk warna. Scene 5 konten untuk nombor, dan scene 6 konten untuk saiz. Dan dah ada hutang konsisten dari scene 3 sampailah scene 6 lah. Kedudukan butang, kedudukan teks, kedudukan kotak ni, kedudukan tajuk, semua pada kedudukan yang sama, konsisten. Doktor, kalau kita duplicate scene pun, butang tu kalau kita play masih boleh tekan-tekan klik gerak-gerak kan? Boleh. Ya, saya try yang 6 ni. Ni yang saya duplicate. Boleh. Kita belum arahan lagi. Sebab setiap scene tu arahan yang lain. Cuma sekarang ni kita nak buat layout yang sama. Arahan belum lagi kita berikan. Faham. So maksudnya kalau macam tu senang duplicate scene je lah kan, lepas kita siap satu template. Ya. Alright, boleh. So saya tunjukkan dua cara lah. Satu copy frame, satu duplicate. Sebab kita belum masuk isi saja, sebab itulah mudah untuk duplicate. Tapi kalau dah complicated sana, duplicate nanti pening kepala nanti nak. Ini simple saja sebab kita hanya ada satu frame saja dan ada beberapa layer lah. So arahan-arahan yang lain belum kita berikan lagi.
Okey, sekarang ni kita nak beri arahan di scene 2 ni. Pengguna klik butang ni, butang bentuk, dia akan pergi ke scene 3. Okay, cara dia mudah saja seperti yang kita dah belajar minggu lepas. Aktifkan butang bentuk ni dan berilah nama apa? Butang bentuk. Ikut masing-masing Macam saya butang bentuk lah. Okey. Kena berikan nama. Kena beri nama juga Kalau tak ada sistem akan beri automatik. So nanti kalau diberi automatik diikut kefahaman dia, tapi bila kita nak edit nanti so terpaksalah cari apa nama yang instant yang diberikan oleh sistem. Kemudian sama jugalah pergi pada action. Okey, minggu lepas pergi kepada code snippet, pergi kepada action, pergi kepada timeline, arahan, go to scene and play. Okay, double klik, tengok automatik dia akan, tadi kan kita ada dua arahan saja, iaitu stop dan paparkan. So nak pergi scene berapa? Betul lah, scene 3. Tapi kena ingat, dekat scene 3 kita tak ada arahan stop. Kalau kita mainkan, dia akan play balik dan patah balik ke scene 1. Ataupun dia pergi ke scene 2. Tak guna, okey. Try test Okey, ni belum arahan stop tadi saya tak ada beri arahan. Enter, dia pergi scene 2. Okey. Tu, dipatah balik ke scene 1. Okey, sebab kita tak ada arahan, dia arahan go to and play scene 3. Scene 3 maksudnya dia sampai sini. Seperti saya katakan awal-awal, konsep apa semua scene. Maksudnya arahan dia tadi daripada 2 pergi ke 3, tapi dia tak berhenti ke sini. Terus 4, 5, 6 patah balik ke 1. So sama ada kita beri arahan stop di sini ataupun dekat 2 tadi ni, tukarkan go to and stop. Boleh, satu option. Buat try test. Enter. Klik bentuk. Berhenti dekat sini. Atau, seperti kata tadi ni go to and play. Pada defaultnya go to and play. Atau pergi kepada scene 3. Kita beri arahan. Action. Go, stop this frame. Maksudnya kat frame 1 ni berhenti. Okay. So, ini cara kedua. Test. Kita pergi ke bentuk, dia berhenti. Okay. Sama ada awak ubah dekat semasa arahan dekat scene 2 ni, go to and play, go to and stop. Atau awak tambah satu arahan, stop dekat sini. Dekat frame pertama. Okay, selesai. Sekarang kita nak patah balik pergi ke scene 2. So, ini butang. Namakan sama juga. Butang home. Okay, so, tadi patutnya sebelum kita duplicate tu, kita beri instance supaya senang sekali. Tak apalah. Okay, arahan home ni sama juga. Klik to go to scene and play. Scene berapa? So, scene 2. Sebab menu kita semua berada di scene 2. Okay, try test. Enter. Okay, enter. Stop. Apa ni, klik bentuk, dia pergi ke menu bentuk, content bentuk. Klik home, dipatah balik ke menu. Okay, cuba try test buat. Okay, kalau awak ready benda ni, kena ni lah.
Saya kata scene 2 ni awak tukar pada menu. So ini nanti scene 2 ni arahan dia kepada menu tukar. Macam saya ni tak tukar. Tapi kalau nak tukar awal-awal. Supaya senang masa nak buat coding. Okay, cuba try buat. Patah balik. Cuba try pergi ke bentuk. Dan patah balik ke menu. Boleh tak? Maaf doktor, saya termiss tadi. Kod tu nak dapat kat mana? Action tadi sini ni. Action. Action. Ni. Klik ni. Oh, yang tu. Code snippets. Kod snippet dia akan keluar ni lah. Oh, Senang. okey, Saya dapat. pun kadang-kadang terlupa ni arahan-arahan ni kan. Ikut ni, klik dia. Lepas tu kita tukar dia punya ni. Alright, faham. Thank you, doktor. Kalau awak faham dapat mahir programming, terus type semua ni macam orang rumah saya semua di type. Kita dia ingat masa saya lupa kadang-kadang. Saya suka gunakan ni lah bantuan. Sebenarnya banyak lagi pilihan ni. Buat animation. Tapi kita lebih banyak sentuh timeline navigation ni lah. Ya, ni. So object, play object, macam-macam sebenarnya. Okay, kalau siapa dah berjaya tu cuba buat yang lain lah. Okay, saya pun buat juga. Menu, warna pergi ke scene 4, nombor kepada scene 5 dan size kepada scene 6. Betul tak? Nombor scene 5. Betul. Okay. So, sama jugalah. Instant name untuk butang warna. So, pergi code snippet, go to and play, pergi ke scene nombor 4. Seperti katakanlah ini boleh delete. Seterusnya ini butang nombor. Okay, select snippet, go to and play nombor 5. Okay, dan yang last size butang size, go to and play 6. Okay, arahan dia betul tak? Di warna seperti katalah, go to and stop ke go to and play. Kalau tadi semua go to and play, dekat setiap scene ni perlu ada stop. Copy paste pun boleh. Ni copy paste je stop ni. Arahan stop ni pun kadang nak copy paste je. Copy dekat scene 4. Scene 5. Tapi dia lah ni senang pakai kod sebab dia kalau kita buat macam ni dia berada di mana kita attend tu. Kadang-kadang dia macam ni lah pegang. Dia tak ada khas. Macam kalau kita gunakan code snippet dia ada layer action automatic Kalau kita copy paste juga dia kita berada aktif kat mana dia dibuat kat mana kita sedang aktif. Kan? Code snippet. Untuk 5 stop dan untuk 6 stop. Okay. Kita resize betul lah. Size warna. Size pula. Kemudian patah balik lah. Scene 4 butang home tadi. Kena instant juga. Home. Ni go to and scene. Nombor
Ini logik je lah. Okay. Nombor scene 2. Okay. Untuk scene 5 sama juga. Nombor dan scene terakhir. Dan nombor 2. Control enter. Corner. Back. Nombor. Back. Size. Back. Okay. So sama jugalah untuk kandungan nanti, misal kata untuk scene 2 ni, content lah tadi ni. So mungkin awak boleh buat dekat frame 5. Okay, saya insert blank keyframe. Saya nak start situ lah, maksudnya isi satu. Okay, lihat bila saya buat isi satu, background hilang. Sebab background kita hanya berada sampai di scene 1 saja, di scene 1. Di frame 1 saja. Di frame 5 tak ada ni. Tak ada background. So kalau nak dapat background yang sama, highlightkan insert frame. Maksudnya frame tu akan background tu akan nampak lah. Okay, ini kalau nak buat isi kandungan. So contoh saja bentuk. So ini bentuk. Saya ubah dia. Bentuk bulat lah contoh. Ini kandungan 1. Tak lawa dari cantik sikit. Warna biru. Okay, ini bentuk 1. So sama jugalah. Ini contohnya ada isi lagi. Insert blank keyframe. Saya buat kotak pula. Okay. Tak nampak kan, sama jugalah background dia. So sampai mana kita nak background tu kelihatan. Insert frame. So saya buat kotak. Okay, contoh. Silap. Saya aktif ni dekat ni, jangan pula, jangan silap. Okay. Okay, so sekarang ni kita ada isi 3 isi lah. Okay. So 3 isi. Sekarang butang kita ni, kita nak arahkan butang next ni pergi ke frame 5. Okay, scene yang sama, frame 5. Okay, so nama juga, sama juga, namakan name dia next. Okay. Snippet. Go to end frame and stop. Kalau nak stop tu senang ada. Kalau go to the end frame ada. Kalau pergi ke scene tak ada go to and stop. Okay. So kita akan bila pengguna klik go to and frame ke berapa, ini frame 5 dan berhenti di situ. Ini arahan dia. Double klik. Okay. Okay. Go to end frame nombor 5. Nombor 5 lah, betul. Okay. Tapi bila pergi ke 5, tak ada butang back ke back sebagainya kan. So seperti saya kata tadi lah. So sekarang ni kita membuka insert keyframe sebab setiap ni ada arahan berbeza-beza. So kita kena insert keyframe. Maksudnya benda yang lain, benda yang sama tapi kita nak arahan yang lain. Tak nak dia merujuk arahan yang ni, iaitu pergi ke scene tak ada, ini tak ada scene pergi ke frame 5. So kita insert keyframe. So supaya dapat kedudukan yang sama. So kat sinilah arahan dia tadi. Kat sini arahan dia butang next ni pula pergi ke frame 10. Okay. Highlightkan sama. Mana kod sini tadi? Go to frame 10 pula lah.
Okay. Bila saya test, bentuk. Ini mungkin ada arahan-arahan. Mungkin ada arahan ataupun isi pertama. Pergi next, bentuk. Pergi next, bentuk. Okay. Pergi butang, pergi patah balik ke sini. Cuma butang, back belum buat. Sama jugalah pergi kepada frame ke-5 tadi ni. Aktifkan butang back. Sama juga arahan dia, go to and stop. Pergi ke frame 1 lah. Ikut logik patah balik ke 1. Okay, ni ikut logik. Sama juga dekat frame 10, aktifkan butang back tadi. Kita balik ke butang ke frame 5. Okay, ni frame 5 betul. Okay, dia kasih arahan, cuba try test. Okay, bentuk. Pergi home balik tadi ni pergi ke apa ni, isi pertama untuk bentuk. Okay, ni bentuk bulat. Ada arahan-arahan ni lah. Lepas tu pergi next pula. Tapi kalau betul patah balik ke isi pertama. Patah balik ke isi, maksudnya ke patah balik ke frame 1. Okay, daripada frame ke-10 ni nak patah balik ke home pun boleh. Itu antara elemen-elemen mesra pengguna. Cuba buat try test. Masukkan beberapa isi dan murnikan lah. Macam saya ni contoh saja. So, isi satu ni, konten satu ni kena masukkan lah. Di sini pada tajuk ini anda bentuk asas warna hitam, mungkin gunakan touch yang biasa lah. Contohnya apa? Cerai. Tak bagus. Tak, cantik gotik. Size dia takkan 65. Yang mudah dibaca. Bila tekan next. So, terus contohlah. Tak mungkin lah. Buatlah. Saya contoh untuk pendidikan khas. Ni apa? Subjek untuk pendidikan khas. Saya buat ni. Contoh. Ni untuk isi lah. Contoh isi. Okay. Contoh ni. Ke mana saya ni? Lockkan yang kadang berlaku macam ni. Kita lockkan pada tu. So, dia takkan warnakan yang lain. Warna apa lagi hijau.
bentuk polygon. So dekat sini ini adalah bentuk bulat. So, kena selari lah. Kalau kat sini bulat warna merah, kat sini kena bulat warna merah juga. Adalah bentuk datar. Sama juga lah. Biru, so ini pun ada warna biru. Okay. I see. So kita dah berjaya buat lepas kita berjaya buatnya. Input nama, kemudian paparkan nama, dan minggu ini kita tambah dengan menu. Klik bentuk, saya kata menu pertama, dia akan pergi ke paparan tajuk satu lah. Okay, so dan pergi next, pergi back, patah balik ke menu dan tekan butang warna, dia pergi ke menu warna, masuk konten warna, pergi ke butang nombor, pergi konten nombor, tekan butang size, pergi ke konten size. Okay. Okay. Okay, so itu saja untuk minggu ni. Jika ada sebarang persoalan boleh tanya saya directly. So kita jumpa next week.